Yesaya bab 35. Gurun dan bumi yang kontang akan bergirang, belantara akan bergembira dan berbunga. Seperti pokok mawar, ia akan berbunga lebat dan akan bergembira. Ya, bergembira dan bersorak-sorai. Kemuliaan Lebanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah, tegapkan lutut yang gemetar. Kepada mereka yang resah hatinya, katakanlah, kuatkanlah hati, jangan takut. Ketahuilah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran. Dia akan datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang tempang akan melompat seperti rusa, dan lidah orang bisu akan bersorak-sorai. Sesungguhnya, air akan memancar di belantara dan sungai-sungai di gurun. Padang pasir yang panas akan menjadi kolam, dan tanah yang kering korontang akan menjadi mata air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh rumput, buluh dan papirus. Di sana akan ada jalan raya, suatu jalan yang dinamai jalan kesucian. Orang yang najis tidak akan melintasinya. Itu diperuntukkan bagi orang yang melangkah di jalan itu. Orang bodoh tidak akan mengembara di atasnya. Di sana tidak akan ada singa, dan binatang buas tidak akan mendekatinya. Kesemuanya tidak akan didapati di tempat itu, tetapi orang yang ditebus akan melangkah di situ. Orang yang ditebus Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Kesukaan yang kekal akan menghiasi kepala mereka. Mereka akan memperoleh kegirangan dan kegembiraan, manakala duka cita dan keluh kesah akan hilang. Yesaya bab 36. Pada tahun ke-14, pada zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang semua kota berkubu di Yehuda, lalu menawannya. Kemudian Raja Asyur mengutus Rabshakeh dari Lakis, menemui Raja Hizkia di Yerusalem. Dengan sebuah pasukan yang besar, dia mengambil tempat dekat dengan saluran kolam atas, di jalan raya yang menuju Padang Benato. Lalu keluarlah Eliakim anak Hilkiah, ketua istana, Sebna, juru tulis negara, dan Yoa anak Asaf, pencatat sejarah, untuk menemui Rabshakeh. Kata Rabshakeh kepada mereka, katakanlah kepada Hizkia, beginilah titah Raja Agung, yaitu Raja Asyur. Keyakinan seperti apakah yang kau pegang ini? Kau fikir rancangan rapi dan kekuatan untuk berperang memadai dengan kata-kata sahaja? Sekarang, siapakah yang kau andalkan sehingga engkau memberontak terhadap aku? Ketahuilah, engkau berharap kepada Mesir, tongkat buluh yang patah terkulai itu. Mesir akan menusuk tembus tangan orang yang bertopang kepadanya. Demikianlah Firaun, raja Mesir itu, bagi semua orang yang mengandalkannya. Tetapi jika engkau berkata kepadaku, kami mengandalkan Tuhan Allah kami, bukankah dia itu yang bukit-bukit pemujaannya dan mazbah-mazbahnya telah disingkirkan oleh Hizkia berkata kepada orang Yehuda dan Yerusalem, kamu harus sujud menyembah di hadapan mazbah ini sahaja. Maka sekarang, marilah bertaruh dengan tuanku, Raja Asyur. Aku akan memberikan 2.000 ekor kuda kepadamu, kalau engkau sanggup menyediakan penunggang-penunggangnya. Bagaimanakah mungkin engkau dapat menangkis hingga mundur seorang perwira, biarpun daripada antara pegawai tuanku yang paling kecil, sedangkan engkau berharap kepada Mesir untuk rata dan pasukan berkuda? Tambahan pula, masakan aku maju di luar kehendak Tuhan untuk menyerang negeri ini dan memusnahkannya? Tuhan telah berfirman kepadaku, majulah, seranglah negeri itu dan musnahkannya lah. Lalu Eliakim, Sebna, dan Yoa berkata kepada Rabshakeh,
harap Tuhan bercakap kepada hamba-hambamu ini dalam bahasa Aram, kerana kami memahami bahasa itu. Janganlah Tuhan berkata-kata kepada kami dalam bahasa Ibrani, kerana rakyat yang berada di atas tembok itu dapat mendengarnya." Tetapi kata Rabsyakeh, "Adakah tuanku mengutus aku untuk menyampaikan kata-kata ini hanya kepada tuanmu dan kepadamu? Bukankah juga kepada orang yang duduk di atas tembok itu, yang akan makan tahi dan minum air kencing mereka sendiri bersama-sama kamu?" Kemudian Rabsyakeh berdiri, lalu berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Ibrani. Katanya, "Dengarlah titah Raja Agung, yaitu Raja Asyur. Beginilah titah sang raja. Jangan biarkan Hizkia menipu kamu, kerana dia tidak sanggup melepaskan kamu. Jangan biarkan Hizkia mengajak kamu berharap kepada Tuhan dengan berkata, 'Tuhan pasti melepaskan kita.' Kota ini tidak akan diserahkan ke dalam tangan Raja Asyur. Jangan dengarkan Hizkia, kerana beginilah titah Raja Asyur. Adakanlah perjanjian damai denganku dan temuilah aku. Maka setiap orang daripada kamu akan makan hasil pokok anggur dan pokok ara masing-masing, serta minum air perigi masing-masing, sampai aku datang dan membawa kamu ke sebuah negeri seperti negerimu, yaitu sebuah negeri yang mempunyai gandum dan air anggur, roti serta kebun anggur. Jangan sampai Hizkia memujuk kamu dengan berkata, 'Tuhan akan melepaskan kita.' Pernahkah Tuhan bangsa-bangsa melepaskan negeri masing-masing daripada tangan Raja Asyur? Di manakah Tuhan-Tuhan negeri Hamat dan Arpad? Di manakah Tuhan-Tuhan negeri Sefarwaim? Adakah mereka telah melepaskan Samaria daripada tanganku? Siapakah antara Tuhan negeri-negeri itu yang telah melepaskan negerinya daripada tanganku, sehingga Tuhan dapat melepaskan Yerusalem daripada tanganku?" Tetapi mereka berdiam diri sahaja dan tidak menjawabnya walau sepatah kata pun, kerana ada perintah raja yang berbunyi, "Jangan menjawab dia." Lalu Eliakim anak Hilkia, ketua istana, Sebna, juru tulis negara, dan Yoa anak Asaf, pencatat sejarah, pergi menghadap Hizkia dengan pakaian yang dikoyakkan. Mereka menyampaikan perkataan Rabsyakeh kepada raja itu.